Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar bab 5, meneladani kisah teladan para nabi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar kisah teladan Nabi siapa ya? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, hari ini kita akan belajar kisah teladan Nabi Syuaib alaihi salam. Miss Yani akan menjelaskan ya. Nabi Syuaib alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Lut alaihi salam, yaitu putra Safiyun bin Nabi Lut alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Madyan. Tugasnya adalah berdakwah untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Syuaib alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Madyan untuk berdakwah? Ya, karena kaum Madyan tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang menjadi Tuhan kaum Madyan adalah berhala. Jadi kaum Madyan menyembah berhala. Nah, kaum Madyan mempunyai kebiasaan buruk dalam berdagang. Salah satunya, mereka suka mengurangi timbangan dan memalsukan takaran. Mereka membeli barang-barang ketika masih murah dan menjualnya kembali ketika musim paceklik dengan harga tinggi. Nah, melihat kebiasaan buruk masyarakat di daerah sekitarnya tersebut, Nabi Syuaib alaihi salam tidak tinggal diam. Beliau memulai mengajak kaum Madyan segera meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Nabi Syuaib alaihi salam merasa prihatin akan kelakuan masyarakat Madyan. Kenabian Nabi Syuaib alaihi salam telah diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, Hud, Asyura, dan Al-Ankabut. Teman-teman bisa buka buku paketnya halaman 61. Di situ ada ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85 yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Syuaib alaihi salam. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Teman-teman saksikan ya video sebagai berikut. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, sirah Nabi Syuaib alaihi salam ada diceritakan di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-A'raf, Hud, Asyura dan Al-Ankabut.
Baginda diutuskan oleh Allah kepada penduduk Madian sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dan baginda juga merupakan bapa mertua kepada Nabi Musa alaihissalam. Sirah Nabi Musa alaihissalam ada pada jilid 7. Golongan salaf iaitu merupakan ulama angkatan awal yang hidup 600 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, memberi gelaran kepada Nabi Syuaib alaihissalam sebagai Qatibul Anbiya, iaitu juru bicara para nabi. Gelaran ini diberi kepada baginda kerana kefasihan dan kelancaran baginda dalam menggunakan bahasa Arab ketika berdakwah kepada kaumnya agar mengimani kerasulannya. Kita juga wajib beriman kepadanya kerana baginda juga merupakan di antara 25 rasul yang wajib kita percayai. Kawan-kawan sekalian, kaum Madian adalah sebuah bangsa yang pandai berbahasa Arab. Ibu kota kediaman mereka diberi nama Madian. Kota Madian juga dikatakan berhampiran dengan kota kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitu Sodom. Dan kaum Lut tidak, yakni pula jauh dari kamu. Kawan-kawan sekalian, sebelum Allah mengutuskan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian merupakan golongan kafir yang menyembah selain dari Allah. Jika sebelum ini, kebanyakan kaum-kaum yang kafir menyembah berhala, tetapi kaum Madian menyembah Al-Aikah. Al-Aikah ialah sebatang pokok aik yang di kanan kirinya dilitupi hutan tebal. Mereka juga terkenal dengan sikap buruk mereka dalam menjalani perniagaan, iaitu tidak jujur sewaktu menimbang atau menakar. Wahai saudaraku, bolehkah saya dapatkan sejumlah gandum dengan harga yang berpatutan? Mereka sering mengurangkan sukatan di dalam urusan jual beli daripada jumlah sebenarnya. Harga yang berpatutan ya, tahulah aku. Seperti rasul-rasul sebelum ini, Nabi Syuaib alaihissalam juga telah berusaha menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Baginda mengajak mereka semua menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Baginda juga melarang mereka dari terus melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain. Kami tidak akan percaya dengan ajaran kau, wahai Syuaib. Tanpa berputus asa, Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah lagi. Baginda menegaskan bahawa pentingnya menegakkan keadilan dengan bersikap jujur dalam menetapkan sukatan dan timbangan serta menghentikan kezaliman. Baginda berkata dalam surah Al-A'raf ayat 85 yang bermaksud, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan orang lain sedikit pun. Jangan pula kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah pembangunannya. Kawan-kawan sekalian, selain daripada ketidakjujuran kaum Madian di dalam urusan perniagaan, mereka juga adalah golongan manusia pertama di dunia yang suka duduk di tempat laluan orang ramai dengan tujuan untuk merampas harta benda yang dibawa oleh orang-orang yang lalu lintas itu secara paksa. Tolonglah kalian, tolong. Janganlah ambil barangan kepunyaan hamba. Hei orang tua, tiada siapa yang boleh menghalang kehendakku. Manakala perbuatan mencuri, merompak dan menyakiti hati orang lain sudah sebati dalam kehidupan mereka, sehinggakan mereka tidak lagi rasa bersalah mahupun malu di atas perbuatan mereka itu. Dan di antara golongan yang suka diganggu oleh kaum Madian ialah pengikut Nabi Syuaib alaihissalam yang beriman. Melihat perilaku kaum Madian yang semakin buruk itu, Nabi Syuaib alaihissalam memberi ingatan kepada mereka
bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan berdosa, serta harta yang mereka perolehi itu walaupun banyak tetapi haram dan tidak berkat. Seterusnya, baginda mengingatkan kaumnya lagi bahawa sekiranya mereka terus-menerus menentang risalah yang dibawanya, akan mendatangkan azab yang pedih ke atas diri mereka sendiri, seperti mana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh dan kaum Nabi Lut. Dalam surah Hud ayat 89 ada mencatatkan peringatan Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya, iaitu yang bermaksud, Wahai kaumku, pertentangan ini janganlah menyebabkan kamu menjadi jahat. Akibatnya kamu akan ditimpa azab seperti menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh dan kaum Lut sendiri, yakni yang masanya tidak jauh dari kamu. Namun, segala usaha Nabi Syuaib alaihissalam menemui kegagalan. Mereka tidak mendengar seruan baginda, malah mempersendakannya. Walaupun dipermainkan oleh kaumnya, baginda masih tetap tidak berputus asa, malah tetap bersabar dan bersikap lebih lembut kepada mereka. Baginda tetap berdakwah kepada mereka dengan mengatakan bahawa apa yang baginda dakwahkan itu merupakan perintah Allah yang membawa kebaikan kepada diri mereka sendiri. Kawan-kawan sekalian, adakah sikap lembut Nabi Syuaib alaihissalam itu membawa kesan yang positif kepada kaum Madian? Tidak, malah mereka lebih menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam dan secara terang-terangan dan menambahkan lagi kesesatan mereka. Nabi Syuaib alaihissalam berusaha lagi menyampaikan dakwahnya dan berkata, Mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Surah Hud ayat 90. Maksud ayat tersebut ialah Nabi Syuaib alaihissalam menyarankan kepada mereka agar segera meninggalkan sifat-sifat tercela yang ada pada mereka serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana barang siapa yang mahu bertaubat, Allah pasti menerima taubat mereka. Allah At-Tawwab, Allah yang Maha Penerima Taubat. Bagaimanakah pula jawapan mereka? Jawapan mereka ialah, Hei Syuaib, tidak ada gunanya kamu banyak berkata-kata. Menurut penglihatan kami, kamu ini cuma orang yang lemah. Surah Hud ayat 91. Daripada jawapan itu, jelas menunjukkan bahawa mereka begitu bencikan risalah dan peringatan demi peringatan yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Bagi mereka, kehadiran Nabi Syuaib alaihissalam dengan risalah yang dibawanya itu tidak membawa apa-apa erti. Dalam surah Hud ayat 93 ada mencatatkan ancaman baginda tersebut yang bermaksud, Kelak kamu akan tahu siapa yang akan mendapat azab yang menghinakan dirinya. Dan siapa yang berdusta, tunggulah azab Tuhanku. Aku sedia menunggu bersama kamu. Dengan tegas, Nabi Syuaib alaihissalam menjawab, Kalau kami tidak suka, apakah kamu akan mengusir kami? Kalau kami kembali kepada agama kamu setelah Allah menyelamatkan kami daripadanya, bererti kami telah melakukan kedustaan yang besar terhadap Allah. Kami tidak akan kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami berkehendak kepada yang lain. Surah Al-A'raf ayat 88 hingga 90. Selain daripada ancaman, kaum Madian juga mencabar Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka berkata, Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit kalau kamu termasuk orang dapat dipercayai. Surah Asy-Syu'ara ayat 187. Melihat kaumnya yang amat degil itu, Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah yang Maha Adil agar memberi keputusan terhadap kaumnya. Baginda juga bermohon pertolongan dari Allah agar memelihara keselamatan pengikut-pengikutnya yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak akan menolak doa Rasulnya apabila memohon pertolongan kepadanya dari ancaman golongan yang kafir. Tidak lama selepas Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah, datanglah beberapa jenis azab Allah yang amat dahsyat.
Allah telah mengirimkan kepada kaum Madian awan yang bersuhu teramat panas. Ini bermakna mereka telah mengalami udara yang sangat panas dan bertambah panas dari hari ke hari. Walaupun banyak air yang diminum dan mencari tempat yang mereka rasa boleh melindungi mereka dari udara yang panas itu, namun sia-sia belaka. Keadaan ini berlanjutan sehingga 7 hari. Akhirnya, mereka membuat keputusan melarikan diri ke gurun pasir untuk menghindari dari gelombang udara yang amat panas itu. Di sana, mereka telah berkumpul beramai-ramai di bawah naungan awan. Apabila jumlah mereka telah mencukupi, maka Allah telah mengirimkan kilat petir dan diiringi oleh gempa yang amat dahsyat, seterusnya disusuli oleh suara getaran yang sukar digambarkan. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Allah telah memelihara keselamatan Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang beriman dengan kasih sayangnya. Apabila azab kami datang, maka Syuaib dan orang-orang beriman yang menyertainya kami selamatkan seraya mendapat rahmat dari kami. Surah Hud ayat 94. Kehancuran yang dialami oleh kaum Madian sama juga dengan kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Soleh. Ini terbukti dalam surah Hud ayat 95, iaitu yang bermaksud kehancuran penduduk Madian seperti kebinasaan yang dialami oleh kaum Thamud. Kawan-kawan sekalian, setelah turunnya azab yang amat mengerikan itu, sambil memandang ke arah kaumnya yang telah musnah, Nabi Syuaib alaihissalam sempat berkata kepada roh mereka, Bukankah aku sudah menyampaikan risalah-risalah Tuhanku kepada kamu? Dan aku juga telah menasihati kamu. Untuk apa aku menyesali kemusnahan orang yang kafir? Surah Al-A'raf ayat 93. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam ialah baginda telah berusaha bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah Allah dan memberi nasihat kepada mereka. Maka, untuk apa mesti baginda menyesali akan kemusnahan kaumnya itu? Ini kerana mereka sendiri tidak mahu menerima nasihat dan tidak takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Setelah teman-teman menyimak tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam, ada beberapa hal yang dapat diteladani dari Nabi Syuaib. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larangan berbuat curang. Kita dilarang berbuat curang dalam segala hal. Curang dalam belajar seperti menyontek saat ulangan, dan curang dalam berjual beli seperti mengurangi timbangan. Sesungguhnya curang adalah perilaku buruk dan tercela. Kemudian yang kedua yaitu sabar dan tidak putus asa. Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah kepada kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah dengan sabar dan tidak pernah putus asa,
walaupun banyak rintangan, halangan, dan penolakan dari mereka. Nah, teman-teman, itulah beberapa teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Sekian penjelasan materi dari Miss Yani. Sampai di sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan melalui link kuisis sebagai berikut. Nah, teman-teman, kita akan mengerjakan latihan melalui kuisis ya, teman-teman. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.